Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان ثم أدوا زكاة أموالكم صدق الله وصدق رسول الله. Mafhumnya, ambillah sebahagian daripada harta mereka itu menjadi zakat, yang mana tujuannya adalah untuk menyucikan mereka dan membersihkan mereka dengannya, dan doakanlah kepada mereka, yakni kepada pembayar zakat. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman kepada jiwa mereka, dan sesungguhnya Allah itu maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Dan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sedekah ataupun zakat itu adalah bukti keimanan, maka tunaikanlah zakat atas kekayaan kalian. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, yang berusaha, Tuan Nazir dan seluruh ahli jawatankuasa masjid, seterusnya muslimin, muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan pada malam ini kita semua berada dalam keadaan sihat walafiat jasmani, rohani dan emosi, dan diberikan keberkatan dalam usia kita, dan anda ditakdirkan kita meninggal dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Bukan senang nak dapat mari tempat tuan-tuan ni. Udah berapa kali tertunda saja khoja je. Rupa-rupanya Allah takdirkan kita berjumpa di awal tahun baru, ya. Awal tahun baru. Masjid tuan-tuan ni di tahun baru ni ialah tempat keempat saya berkuliah. Jadi mudah-mudahan kita ni panjang usia lah supaya dapat terus mengaji. Maklumlah, bukan senang nak kekalkan stamina duduk mengaji ni. Payah tuan-tuan, ya. Kalau dapat mengaji tu walaupun menyandar tu kira bagus tu. Nyandar dinding, nyandar tiang, tersengguk-sengguk tu kira bagus tu, ya. Pasal dia dapat menghadirkan dirinya dengar. Dengar. Jadi yang mendengar mustami'an pun dah kira bagus dah. Tuan-tuan sidang jamaah, mungkin
Mungkin ada dalam kalangan tuan-tuan ni baru pertama kali tengok mata saya. Sekarang tengok mata je, muka tak boleh tengok. Bahaya. Mata je nampak. Dari nama saya Hamizul bin Abdul Hamid. Khoja mana tuan? Khoja? Saya ditugaskan sebagai Ketua Jabatan Dakwah dan Perundingan Division Syariah dan Dakwah Lembaga Zakat Selangor. Tempat tuan-tuan ni pun ada kan, Ustaz Isyamsu. Ya. Beliau khojanya di Division Kualiti dan Jaminan. Khojanya mengodit orang. Dia ngodit lah, ngodit sana, ngodit sini, tengok patuh SOP ke tidak. Ya. Dan saya juga diamanahkan untuk menjadi penyelia kepada kumpulan da'i Lembaga Zakat Selangor. Kita ada lebih kurang 35 orang da'i. Da'i ni diambil dari kalangan pelbagai staf di Lembaga Zakat Selangor, dari pelbagai division, dan kita train demo ni supaya boleh menyampaikan ilmu zakat berkaitan dengan fiqh zakat, berkaitan dengan fatwa dan sebagainya. Dan Ustaz Isyamsu memang salah seorang daripada ahli kumpulan da'i. Baik tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah, menyebut tentang zakat ni saya rasa bersyukur berbenung. Pasalnya tak pernah terfikir di fikiran saya nak bekerja di bidang zakat. Kalau dulu masa sekolah tulis dalam borang cita-cita, mana ada orang tulis nak jadi amil zakat? Ada? Tak ada ya. Tuan-tuan boleh tanyalah kepada semua staf zakat tu. Saya rasa tak ada seorang pun yang tulis masa dia belajar kemarin nak jadi pegawai zakat. Tak ada. Tetapi Allah mentakdirkan kami ni, khususnya saya lah, tercampak duduk di kerusi salah seorang amil zakat. Dan bila duduk dalam dunia zakat secara nyata, barulah kita sedar betapa besarnya zakat ni di sisi agama. Sebelum ni kita dengar, kita hafal rukun Islam. Zakat tu memanglah kita hafal. Rukun Islam yang keberapa tuan zakat? Rukun Islam yang keberapa? Yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua mendirikan solat. Yang ketiga puasa. Yang keempat bayar zakat. Yang kelima haji. Ya. Itulah antara benda yang kita duk hafal. Hafal. Tapi kalau kita tanya betul-betul, sejauh mana kita faham zakat tadi tu? Jangan kata orang biasa-biasa. Saya pernah buat test kepada sekumpulan asatizah luar. Kami nak latih demo ni jadi da'i jemputan lembaga zakat. Kebetulan masa PKP kemarin, ramai asatizah yang terkesan. Tak ada ceramah, tak ada kuliah. Tuan-tuan bayangkan pendapatan demo ni kebanyakannya daripada kuliah dan ceramah. Jadi kita dapat kumpulkanlah dalam berapa belas orang da'i yang kita dapat nak bantu semua tidak mampu. Kita pilih. Antara soalan yang saya tanya ke kumpulan asatizah ni, berapakah ataupun boleh tak sebutkan kepada saya rukun zakat? Mudah soalan tu. Cekabar ke teman, rukun zakat ada berapa dan boleh tak cerita? Tak boleh jawab kan? Tu pasal kita rasa mudah ya. Kita rasa zakat tu mudah sampai kita tak tahu rukun zakat berapa. Rukun solat orang hafal. Betul tak? Rukun solat orang hafal. Jangan tersalah letak marah dia mah. Antara niat dengan diri betul pun ramai orang marah. Berdiri betul dulu. Niat dulu. Dah diri betul dulu. Itu pun hafal 13 rukun solat. Tapi mari rukun zakat,
Tak habis. Padahal rukun zakat cuma ada 2 saja. Nak compare dengan rukun solat 13. Maka benda yang paling senang bila tak boleh dijawab, bukan oleh orang biasa, tetapi golongan yang boleh kita sebut sebagai pendakwah dan juga yang bergelar ustaz, yang mengajinya di Mesir, mengajinya di Madinah, mengaji di luar negara lah. Boleh bayang tak tuan-tuan kalau orang biasa rupa mana? Maka bila saya duduk di kerusi zakat ni, saya berazam saya nak menyampaikan ilmu zakat kepada seramai boleh orang. Seramai boleh orang, biar kita faham. Sebenarnya tadi bila saya tanya rukun Islam ada 5 perkara, dan saya dah boleh agak dah, memang kita akan letak rukun Islam tu yang ketiga ialah puasa. Syahadah, solat, puasa. Padahal kalau tuan-tuan buka dalam hadis Nabi, kita akan dapati Nabi meletakkan kedudukan solat dan zakat beriringan. Bukan hadis biasa-biasa. Antaranya hadis sahih daripada Umar bin Khattab, hadis Imam Bukhari. Disebut juga dalam matan Al-Arba'in Imam An-Nawawi, yang biasa kita dengar hadis Jibril. Kalau kita mengaji matan Al-Arba'in hadis 40, mesti jumpa hadis tu. Kecuali dia mengaji hadis pertama, lepas tu dia meninggal, tak jumpa lah. Tapi kalau dia mengaji sampai habis, kalau tak jumpa hadis tu, maknanya masa hadis tu dibacakan mungkin dia tidur. Itu sedar-sedar dah habis, maka dia tak dengar. Namanya disebut sebagai hadis Jibril. Biasa dengar ya, hadis Jibril. Biasa ceritanya Jibril datang merupa sebagai manusia lelaki yang kacak, yang handsome, yang sangat lawa, hingga sahabat terpinga-pinga masa tu di Madinah. Dia datang duduk depan Nabi, lutut bertemu lutut. Terkejut sahabat, hui, siapa lelaki ni? Tak pernah nampak pun di Madinah. Nak kata musafir, tak nampak pun pada batang tubuh dia, baju dia berdebu. Kita kalau musafir tu tak usah kata berdebu dekat padang pasir. Naik kereta pun dari Kuala Lumpur nyampe ke Lenggung tempat tinggal saya, ataupun Kuala Kangsar tempat isteri saya, oi, rupa hidup semenggah dah tuan. Itu kereta berekon tu. Bayangkan kalau padang pasir, mana unta dia ekon. Tapi sahabat terpinga-pinga ni tak nampak gaya musafir ni. Tapi nak kata ahli Madinah pun hidup juga, pasal tak pernah nampak. Siapa lelaki ni? Lepas tu yang lebih mengkagetkan dema, laki-laki ni datang duduk lutut bertemu lutut dengan Nabi. Tandanya apa tuan? Tandanya dia seorang sahabat yang baik dengan Nabi. Mana boleh kita datang-datang turun lutut bertemu lutut dengan Tuan Nazir? Boleh? Kau tak kenal. Dia tampar Nazir, cerah masa depan. Maka kita kena kenal. Dan kenal bukan sebarangan kenal. Apakah yang ditanya oleh laki-laki yang tidak dikenali itu kepada Nabi? Dia tanya beberapa soalan. Antaranya, akhbirni anil Islam. Khabar ke aku, wahai Muhammad, apakah itu Islam? Itulah yang datang hadis Nabi, buniyal islamu ala khamsin. Ditegakkan Islam itu di atas 5 asas. Yang pertama, kamu bersyahadah tidak ada Tuhan melainkan Allah dan aku pesuruhnya. Yang kedua, kamu mendirikan solat. Yang ketiga, kamu membayar zakat. Tuan-tuan, Nabi letak zakat nombor 3 tuan. Nabi letak zakat nombor 3. Dan lepas tu, lepas Nabi terangkan rukun Islam yang 5, sampai haji, sampai puasa semua, laki-laki ni kata ke Nabi, betul kamu, saddaqta ya Muhammad, betul kamu wahai Muhammad. Lagi sahabat penin, dia tanya soalan, lepas tu dia betulkan. Apakah? Lepas dia dah belah, dia dah keluar daripada majlis tu, Nabi pun tanya ke sahabat, mereka kenal ke siapa tadi? Mereka kenal ke siapa datang? Tak kenal. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kata Nabi kelima, ketahuilah oleh kamu, itulah dia Jibril alaihi salam, yang merupa seperti seorang laki-laki
dan dia datang kepada aku untuk mengajar kamu semua tentang apa yang ditanyakan tadi. Itu yang bila ke dalam majlis-majlis ilmu, kalau ada anak murid yang bertanya satu soalan kepada guru, kadang-kadang dia dah tahu dah jawapan tu tuan-tuan, tapi pasal apa dia tanya? Pasal dia nak tolong ada orang yang baru masuk dalam majlis ilmu tu yang malu nak tanya. Pernah tak berlaku kopi tu? Kadang dia tanya, ustaz nak tanya lah, kalau kita masuk dalam masjid, masuk je 3 langkah je udah terpijak tiap cicak. Dia tanya soalan, batal ke tak wuduk kita ustaz? Dia tanya. Kita pun tengok dia ni, takkanlah dia ni tak tahu hukum. Tiap-tiap malam mengaji takkan tak reti. Sebenarnya dia tahu, tapi dia tanya soalan tu untuk siapa? Dia tanya untuk kawan dia hak baru pencin, baru 3 hari datang masjid, baru akil balik. Kan setengah orang tunggu pencin baru nak mari, Tuan Aziz. Ya. Tapi ini bukan dekat tempat kita lah. Tempat kita baik-baik belaka, insya-Allah. Ni teman cerita kat mana ni? Masjid dekat planet Pluto. Ya. Maknanya dia mau tunggu pencin baru nak mengaji, maka tak tahu hukum. Sebab kita pernah tengok dia masuk masjid, terpijak tiap cicak, Allah batal wuduk teman katanya. Udah keluar balik ngambil wuduk. Kita nak kabur ke dia sekarang, takut dia tak percaya. Maka kita pun minta ustaz kabur. Itulah bila rupa itu selalunya orang kata inilah dia sahabat Jibril. Biasa bertanya benda yang dah tahu untuk memberitahu kepada orang lain. Tapi apa yang teman nak kabur ke tuan-tuan malam ni, antara benda yang kita kena buat penambahbaikan dari segi ilmu tentang zakat ini ialah kita kena ketahui Nabi meletakkan zakat di turutan yang ketiga selepas solat. Bukan satu hadis tuan-tuan, banyak hadis lain kalau nak kabur. Hadis sahih Imam Bukhari juga ketika mana Nabi SAW menghantar sahabatnya Sayyidina Muaz bin Jabal, seorang penulis wahyu, seorang ahli fiqah dan salah seorang sahabat yang dibenarkan berfatwa ketika mana Nabi masih hidup. Tuan-tuan bayanglah sahabat ni boleh fatwa. Hebat tak dia? Nabi dah ada gitu, tapi Nabi bagi dia kebenaran. Nabi hantar dia ke Yaman. Nabi kabur ke dia, "Hei Muaz, nanti kamu tiba di Yaman, perkara pertama yang kamu kena buat, Islamkan penduduk Yaman." Sebab penduduk Yaman adalah ahlul kitab, ahli kitab. Lepas dema masuk Islam, perkara kedua kamu kena kabur ke dema, dirikan solat. Dan perkara ketiga, wahai Muaz, kamu kena kabur kepada penduduk Yaman, lepas demo solat, kamu kena laksanakan zakat. Dan Nabi tak hanya mengkaburkan kepada Muaz, kamu kena buat zakat. Nabi tunjuk cara terus. Nabi tunjuk cara terus ke Muaz berapa mana nak buat zakat di Yaman. Nabi kata ke Muaz, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Kamu ambil harta, yakni zakat tu dari kekayaan orang-orang Yaman, di kalangan orang-orang kaya di Yaman, maka kamu agihkan balik zakat itu kepada orang-orang fakir di Yaman. Jelas kan tuan? Duduk nombor berapa zakat? Nombor 3. Dan pasal apa zakat ni penting duduk nombor 3? Kerana zakat ialah satu ibadah yang bersifat 2 dimensi. Ni tak masuk baca kitab lagi ni, ini baru muqaddimah ni Tuan Azim, muqaddimah. Kalau dan kita baca, Tuan Dan curah masa depan. Kerana zakat ni satu ibadah yang bersifat 2 dimensi. Semua ibadah dalam rukun Islam itu disebut ibadah mahdhah, ibadah yang bersifat ta'abudi, pengabdian kepada Allah. Dan kita tak perlu question Allah. Wahai Allah, kenapa solat 5 waktu ni subuh 2 rakaat? Penat teman bangkit tahu. Kena mandi lagi, lepas tu mari masjid jauh. Mok 2 rakaat je. Patutnya buat 4. Udah berbaloi lah rasanya, betul tak? Fikir kita lah orang itu.
Tak, jangan question Allah. Allah kata dua-dua je lah. Ambil wuduk, kentut, batal wuduk kita. Loh, apa kaitannya solat dengan wuduk tadi ni? Dan kenapa kentut bantal? Padahal bahagiannya kita kentut tu bukannya part of tempat kita berwuduk. Tak, kita tak petikai. Kita menyerah diri, kita abdi Allah, kita ikut je. Solat, zakat, puasa, haji, semuanya disebut ibadah mahdah. Mengapa kena buat haji dekat Mekah? Penat. Patutnya buatlah cawangan Mekah kat negara kita, kan senang. Buat cerah masa depan. Kita fikir orang itu. Tak, kita buat. Tetapi apa perbezaan ibadah-ibadah ini antara satu sama lain? Ibadah salat, ibadah puasa, ibadah haji, ia disebut sebagai ibadah badaniyah. Ibadah apa tuan? Badaniyah. Apa badaniyah? Ibadah badan. Kita kena buat dengan badan kita dan tak memerlukan harta. Solat tak payah harta. Puasa lagi tak payah harta. Tahan lapar. Haji tak payah harta. Oh ya ke ustaz, tak payah harta. Habis tu orang pergi Mekah lah ni, dengar cerita nak buat haji lah ni, main mahal lagi, harga naik, bukan kena harta. Dah kita yang duduk dekat tanah Melayu ni memanglah kena bayar mahal. Habis tu orang yang duduk dekat tanah Mekah tu mahal ke bendanya? Dia memang duduk di Mekah, perlu ke dia bayar? Rumah dia pun di Mekah, tak perlu duit. Keluar ke tanah apa ni keluar tanah haram, pasang niat kat miqat, masuk balik buat haji, cerah masa depan lah. Kita ni yang perlukan harta. Pasal kita duduk jauh dari Mekah, maka hakikatnya orang yang duduk di Mekah sana dia tak payah harta. Maka tuan-tuan, satu-satunya ibadah yang disebut sebagai ibadah maliyah ijtimaiyah, ibadah mal, ibadah kekayaan, yang mana kita tak akan boleh buat ibadah tu kalau tak sampai tahap kaya, iaitulah zakat. Dan bila sebut ibadah maliyah, gunanya apa? Kita dah kaya, habis tu untuk apa zakat tu? Bukan untuk kita. Untuk siapa? Itu yang datang ijtimaiyah, kemasyarakatan. Kemasyarakatan. Kita kena bayar zakat tu bukan untuk kita, untuk orang lain. Kita kena keluar untuk orang lain. Itu yang Allah sebut banyak kali juga dalam Al-Quran. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Al-Ma'arij ayat 24-25. Dan orang-orang yang di dalam hartanya, harta mereka, ada milikan ataupun hak yang termaklum. Haqqun ma'lum, hak yang termaklum. Lis-sa'ili, bagi orang-orang yang meminta-minta, wal mahrum, dan orang yang tidak meminta-minta. Siapa demo tu? Ulama mufassir antaranya, ya, Dr. Wahbah Az-Zuhaili, kalau tak salah dalam kitab tafsirnya, apa nama kitab tafsirnya, disebut golongan haqqum ma'lum itu ialah mereka yang disebut sebagai asnaf, yakni hak itu ialah merujuk kepada zakat. Maka tuan-tuan, lepas tu apa kehanya kalau kita tak keluar? Kalau kita tak solat, kita berdosa, ya. Tak puasa, berdosa, ya. Tak pergi haji, dah cukup kemampuan, dosa, ya. Orang lain tak kena apa-apa di sebalik keengganan orang tu untuk tidak solat, puasa dan pergi haji. Dia seorang je berdosa. Berdosa dia seorang je. Tetapi tidak dengan orang yang enggan bayar zakat. Dia berdosa, ya. Ada tak kesan pada orang lain? Ada. Orang miskin yang sepatutnya mendapat pembelaan tidak akan mendapat pembelaan. Anak orang miskin yang sepatutnya pandai belajar, SPM dapat 10A1, tuan-tuan, bawa balik rizab kepada ayah di rumah ni, muka bercahaya anak. Ayah, alhamdulillah ayah, kakak dapat 10A1 SPM. Ayah dapat tahu anak dia dapat 10A1, patutnya kita kalau dapat tahu anak dapat 10A1 periksa, gembira tuan. Kita peluk anak kita, kita cium anak kita.
Kita ucap tahniah pada anak kita. Malah kita bawa dia pergi makan. Apa yang dia nak makan? Kita belanja dia. Setiap hari bulan kita bawa dia pergi luar negara melancong kalau kita mampu. Kita beri dia hadiah, laptop dan sebagainya. Itu bagi kita yang mampu, tuan. Saya pernah jumpa orang miskin, tuan. Anak dia bawa balik rizak pandai. Ayah dia tengok anak dia dapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Pucat muka ayah. Ketar tangan ayah ambil result daripada anak. Muka pucat. Sampai anak tanya, ayah, kenapa? Ayah tak gembira ke kakak dapat 10A1? Bukan ayah tak gembira, nak. Ayah gembira, tapi ayah sebab muka ayah. Ayah tahu lepas ni kamu mesti nak masuk belajar di tempat yang lebih tinggi. Dan sudah pasti ayah kena cari duit lebih untuk kamu. Sedangkan di bawah kamu ada 6-7 orang lagi adik-adik yang nak belajar. Mana ayah mampu nak? Itu cerita dia. Itu cerita dia, tuan. Ayah duduk mikir ada 6-7 orang lagi adik bawah. Dan ketika itulah zakat memainkan peranan. Anak dia kata, ayah, bukan ke kita ni asnaf lembaga zakat Selangor, ayah? Apa payah? Muah kita pergi pejabat zakat. Kita minta bantuan. Startlah motor buruk gek sampai depan pejabat zakat. Tongkat motor pun tak ada, tuan. Punya miskin. Tongkat motor pun tak ada. Sandar kat tiang elektrik je. Sandar tiang elektrik. Jalan dua beranak masuk pejabat zakat, jumpa pegawai zakat. Kami ni nak minta bantuan pendidikan, anak saya dapat 10A1, boleh ke ustaz? Ustaz kata minta maaf lah tuan, bukan tak nak bantu. Kutipan zakat tahun ni sikit benar. Contohlah, contoh. Ini bukanlah yang real, contoh. Sikit benar kutipan zakat tahun ni. Habis tu, kami boleh bagi bantuan. Tapi itulah, untuk masuk Nabah City ni, kalau kosnya 3,000, kami boleh bagi 500 je. Tak meninggal budak tu dengar 500 yang bayar. Nak bayar ke benda 500? Sedih tak tuan-tuan budak tu? Sedih tak ayah dia? Apakah yang akan merintih di hati budak tu sampai hati orang kaya dekat tempat dia nak bayar zakat? Nanti di hari akhirat aku tuntut dekat dia. Ini yang kita tak nak, tuan. Tapi cuba datang jabat zakat, masuk-masuk aja, kami nak minta bantuan ustaz, anak pandai dapat 10A1 nak sambung belajar. Pegawai zakat pun kata, alhamdulillah kita di Selangor ni bertuah, cik. Pembayar zakat sangat murah hati. Tiap-tiap tahun kutipan zakat kita meningkat. Anak encik selaku asnaf, maka kami akan bantu, kami akan sara, kami akan taja anak encik. Belajarlah daripada perayu sampai masuk ijazah, sampai master, sampai PhD. Sedap tak dengar? Sedap tak dengar kopi tu? Sedap lah dengar kopi tu. Berbunga-bunga muka ayah, bercahaya-cahaya muka anak. Balik depan dada kopi tu, sampai lupa motor tinggal mana. Ayah, motor kita mana? Toh mana pula lupa. Pasal gembira benar dapat tajaan zakat. Bayangkan anak tu nanti berdoa, ya Allah, ya Tuhanku. Sebab tu tuan, saya kalau jumpa dengan asnaf zakat, tuan-tuan, ada hadis tuan, Nabi, saya lupa siapa periwayat dia. Doa orang miskin ni, Nabi pernah sebut doa orang miskin, tuan, dia berdoa saja makbul. Pasal demo ni bersih banding orang kaya. Bersih tak mana, tuan? Demo makan apa yang ada je. Penghasilan demo tak banyak mana banding orang kaya. Sedangkan orang kaya, tuan, silat hari bulan bercampur kadang penghasilan. Makin besar jawatan, bukan senang nak jaga penghasilan. Makin besar perniagaan, makin payah nak jaga penghasilan. Tapi orang miskin senang, dunia senang, akhirat pun senang. Dari sudut memastikan dia tu tidak makan benda yang bukan-bukan. Dah apa nak susahnya kalau bantuan zakat je dapat. Khoja pun jaga gaji 1,800, 1,200 memang ngam-ngam lah, tak lebih. Maka berdoa saja, tuan-tuan, Allah makbul. Sebab tu bila saya jumpa orang miskin, antara benda yang saya suka tanya ke orang miskin, apa yang tuan nak ucapkan kepada pembayar zakat
yang bagi duit zakat hingga tuan boleh berniaga sampai maju sekarang, ataupun hingga anak tuan boleh sampai masuk universiti berjaya, dapat jadi doktor, dapat jadi engineer, dapat jadi lawyer sekarang ni, apa nak diucapkan? Biasanya dia mengkabur, terima kasihlah ustaz. Saya kata terima kasih aja. Habis tu apa lagi? Doakan pembayar zakat, saya kata. Doakan pembayar zakat. Memang dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala suruh wasalli alaihim, dan doakan ke atas mereka. Jadi doakan pembayar zakat, saya kata. Nak doa apa ustaz? Doakan pembayar zakat ni supaya dia murah rezeki, panjang usia, barakah hidupnya, supaya dia boleh jadi lebih kaya dan dia lebih berzakat lagi, akan datang banyak lagi. Oh macam tu ustaz. Okeylah, saya berdoa apa itu. Tuan-tuan, tak mustahil orang yang duk bayar zakat sekarang ni hidupnya makin barakah, hidupnya makin subur, harta bertambah, antaranya barakah daripada doa orang miskin yang terima zakat dia. Jadi itulah tuan-tuan rahimakumullah, sikit sebanyak muqaddimah baru ya malam ni. Boleh tuan-tuan Azim, muqaddimah kopi tu boleh ya. Payah kita nak tahu, pasal nampak mata saja cerah masa depan ya. Kalau tuan-tuan ngantuk, tuan-tuan tidur pun tak apa, saya tak marah ya. Maklumlah penat. Saya datang dekat je saya kalau tak masuk pejabat, kami dekat Zakat Selangor sekarang ni tuan, working, dipanggil working, payah benar cakap orang putihnya, jadual bekerja. Senang bahasa Melayu kan senang, jadual bekerjanya gilio-gilio. 50% pejabat, 50% luar, lepas tu dia buat shift. Jadi saya ada masanya seminggu di pejabat, seminggu di rumah, macam tu jugalah dengan Ustaz Isyamsu ya. Tapi hari ni saya giliran pejabat. Kalau ikutkan senanglah daripada Shah Alam ke tempat tuan-tuan ni, dekat benar lah. Tapi nak jadi cerita, semalam saya tergelincir dekat rumah saya, sakit terduduk sampai pagi tadi sakit. Saya kata kena pergi klinik ni. Dapat MC hari ni. Curah masa depan dah. Jadi datang tadi dari mana? Datang dari Kepung, Kuala Lumpur, dekat Frame sana ya. Kampung Melayu Frame, Kepung, Kuala Lumpur. Jarak ke tempat tuan-tuan lebih kurang, saya tengok waste tadi, saya kena ambil jalan jauh. Pasal kalau jalan depan tu dia jam. Mesti dia masuk Put Gatri, pusing tu. Kurang lebih, saya ingat dekat 50 km lebih lah, sahala ya. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan berbaloi lah perjumpaan kita malam ni insya-Allah. Baik, kita guna buku eksklusif zakat. Buku ni eksklusif zakat. Buku ni ditulis tahun 2000, startnya 2008 saya tulis, tapi siap dicetak 2012 ya. Antara buku yang lama saya tulis, proses editing pun lama juga, tapi dah siap tulis, dah siap cetak, jumpa juga kesalahan. Itulah namanya manusia ya. Baik, erti, hikmah dan amali zakat ni babul awal, bab yang pertama ya. Pengertian zakat. Zakat berasal dari perkataan Arab, kalimah Arab, iaitu zakah. Zai, kaf, alif maksurah ya, zakah. Sebut benar lah, zakah. Jangan sebut lain pula, curah masa depan. Zakah ya, yang bermakna bersih dan suci. Sebab itu orang yang bayar zakat ni retanya bersih, hatinya pun bersih ya, suci ya, daripada penyakit-penyakit mazmumah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan makna zakat dalam Al-Quran melalui firman-Nya, antaranya dalam surah Asy-Syams ayat 9, qad aflaha man zakkaha. Dalam surah Al-A'la pun ada qad aflaha man tazakka. Yang maksudnya sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya itu. Beruntung orang yang bersihkan jiwanya dengan zakat, maknanya untung.
Sebaliknya yang kedekut, alias bakhil, pelik, lokek, kikir, pelik dan kupik. Lebih banyak benar. Maknanya rugi. Rugi apa ustaz? Tengok dia kaya semacam je, kedekut nak mampuih itu. Orang Minang, mampuih katanya. Kedekut tapi senang ya. Jangan kata orang kedekut senang hati tuan, ya. Tidur malam ni tak lena. Risau. Takut orang masuk rumah mencuri harta, rompak, ragut dan sebagainya. Ya. Ada cerita tapi saya tak nak cerita malam ni. Cerita saja penyudah tak baca. Kita cerita lain kali. Boleh tak? Para ulama memberi makna zakat sebagai subur, berkah dan terpuji. Subur maknanya kalau nak harta kita subur, bertambah berkah dia, makin berkembang, ya, jangan kereku untuk bayar zakat. Sebab itu saya kadang jumpa orang hak berniaga, dia ngeluh, dia kata, Allah ustaz, apa mana nak buat ni, berniaga ni slow benar. Mungkinlah zaman COVID-19 ni memang logik lah kalau pakat-pakat slow belaka. Ni di luar dari zaman COVID. Apa nak buat ustaz ya supaya subur sikit perniagaan, laju sikit perniagaan ni? Antara soalan ni kita kena tanya ke dia, atau zakat bayar tiap-tiap tahun? Uish, ustaz tanya soalan zakat, saya orang pertama bayar. Oh, banyak bayar tiap-tiap tahun? Banyak tak banyak, tengok jumlah tanggungan ustaz. Apa keheh pula jumlah tanggungan? Iyalah, kalau saya, isteri 2, anak 3 tahun tu 5 orang lah. Apa keheh 5 orang pula? Iyalah, ustaz tanya zakat 5 orang lah. Zakat apa mereka bayar? Zakat fitrah lah ustaz. Cerah masa depan. Dia kira bayar fitrah aja. Kita maksudkan dah awak berniaga, mestilah zakat perniagaan, bukan zakat fitrah. Ini masalah ni kebanyakan orang ni mensinonimkan zakat hanya dengan zakat fitrah. Ya. Dan memang saya dah jumpa peniaga yang Eropah itu. Dia mengaku terus terang ke saya, tak pernah bayar zakat perniagaan sepanjang dia berniaga kecuali zakat fitrah. Lepas tu padalah dia berniaga, dia makin lama meruyuk. Dulu untung elok, lepas tu makin down. Udah makan modal, tunggu masa nak meninggal je perniagaan dia. Apa nak buat ustaz? Ada? Bila tanya zakat tak bayar zakat perniagaan, ya. Tapi alhamdulillah lah sekarang ni tuan-tuan, ya, secara kasar saya perhatikan kesedaran berzakat ni makin subur dalam kalangan orang Islam dekat Selangor ni lah khususnya. Makin subur, makin bertambah. Nak berbandingkan masa mula-mula saya masuk kerja zakat sekitar awal tahun 2000 dulu. Zaman tu tuan-tuan, ya, membangkang banyak juga masa tu. Antara zakat yang dia paling tak berkenan, zakat pendapatan lah. Tak berkenan sungguh dia. Ada yang sampai sanggup datang jabat zakat bukan nak bayar zakat, nak berhujah dengan pegawai zakat tentang hukum zakat pendapatan je. Ada? Duduk dekat kaunter tu, soalan dia, nak tanya soalan, ustaz, zakat pendapatan ni ambil kitab mana? Mak soalan. Tak cerah masa depan. Jenuh pegawai kita menerang. Dia bukan nak terima. Last kali bayar tak? Tak bayar pun. Dia nak hujah aja. Jadi, tapi sekarang ni alhamdulillah dah ramai dah orang sedar pasal zakat, dah ramai bayar. Cumanya sedihnya, walaupun kita kata ramai dah bayar, kalau ditengok pada statistik kutipan zakat Selangor tahun 2020 yang lepas-lepas, peratusan umat Islam yang membayar zakat di lembaga zakat Selangor tidak melebihi 10%. Jumlah penduduk Islam di Selangor kurang lebih tahun 2019-2020 sekitar dalam 3.5 juta umat Islam. 3.5 juta.
adalah lebih sikit, tapi kita buhlah 3.5 juta. Yang bayar zakat hanya sekitar 300,000, 330,000, 350,000. Maknanya hanya sekitar 10%. Malah sebelum tu ada kalanya tak sampai pun 10%. Itu yang kita khabar dah ramai sedar tu, dalam 10% je bayar. Cuba kita fikir tengok, kalau meningkat lagi jumlah tu, Masya Allah, ya. Makin tak tahu nak katalah tuan-tuan, ya. Saya ingat kalau kutipan zakat di Selangor yang sekarang ni pun dah mencecah 900 juta dengan keadaan 10% bayar, kita up lagi jadi 15% atau 20%, Masya Allah, ya. Silat-silat hari bulan tuan, mungkin kita menjadi negeri yang paling apa tak tahulah. Sekarang ni pun memang negara-negara luar, negeri luar pun banyak yang belajar daripada Selangor bab kutipan dan agihan, ya. Tapi nak katanya kalau dah kutipan pun banyak, makin banyaklah kita boleh buat untuk asnaf. Dah bunyi dah, berhenti dulu ya.
Sambung sikit ya. Sikit lagi. Dapat disimpulkan arti zakat itu iaitu membersihkan harta daripada bercampur dengan hak orang lain, kemudian menyucikan jiwa manusia, jiwa kita lah tuan-tuan, daripada sifat tamak haloba dan iri hati, lalu menumbuhkan sifat terpuji sesama manusia. Orang kaya jadi pemurah, orang kaya jadi mengambil berat untuk orang miskin, orang kaya jadi tidak kedekut. Apa pula terjadi pada orang miskin? Orang yang menerima bantuan akan menumbuhkan sifat kasih sayang kepada orang kaya. Ini kita nak. Dia tengok orang kaya, dia tengok dengan pandangan rasa kasih sayang. Pasal dia tahu orang kaya ni pemurah. Ini yang kita nak. Barulah akan wujud masyarakat yang sangat harmoni. Dan pengertian zakat daripada sudut syarak ataupun istilahiyah adalah harta tertentu yang dikeluarkan dengan syarat-syarat tertentu dan diagihkan kepada golongan ataupun orang-orang yang tertentu, yang disebut sebagai asnaf. Jadi ada berapa kali kalimah tertentu kat situ? 3. Mengeluarkan harta yang tertentu dengan syarat yang tertentu dan diagihkan kepada asnaf yang tertentu. Apa maksudnya tuan-tuan? Maksudnya zakat ni tuan-tuan ibadah yang sangat tertentu. Sangat tertentu berarti tak boleh buat ikut suka kita. Tak boleh buat ikut suka kita. Kena ikut tertentu tadi tu. Inilah yang selalu orang duk tanya saya tuan, yang pening nak jawab ni dia lah. Antara soalan, boleh tak bagi zakat sendiri, boleh tak agih sendiri. Saya bimbang satu je, asnaf tu dapat ke tu tertentu tadi tu, memenuhi ke tertentu tu. Itu antara persoalannya ya. Jadi bukan mudah untuk kita nak melaksanakan zakat. Sebab itu kadang-kala tuan-tuan, yang menjadi perkara penting untuk kita sama-sama fikirkan, dan saya rasa bertuahlah Presiden Masjid tuan-tuan dah wujudkan satu tajuk fiqhuz zakah dalam silibus pendidikan. Kerana kita selalunya serius belajar bab-bab lain, tapi kita kurang serius belajar bab fiqhuz zakah. Kita serius belajar bab fiqhuz salah, kita belajar bab taharah, kita belajar bab solat, kita belajar bab puasa, kita belajar bab haji. Serius belajar. Apatah lagi haji sampai ada kursus bersiri. Belajar sungguh-sungguh. Padahal benda tu tuan-tuan kita buat sekali je semua hidup kita. Wajib ni sekali je. Tapi ibadah zakat jarang kita nak belajar. Jarang kita nak belajar ibadah zakat. Sedangkan kitab-kitab zakat ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka, dia sangat berbeza dengan fiqh yang lain. Pasal dalam ibadah zakat ada namanya perakaunan zakat. Zakat accounting. Dia bukan sekadar belajar teori, dia kena apply, dan nak apply ibadah zakat dia kena tahu tentang formula-formula matematik. Macam orang belajar faraid, orang belajar tentang mawaris. Itu yang ramai meninggal tengah jalan tu tak nak belajar tu. Pasal nak kena buat khusus matematik. Maka kalau rupa itu, perlu tak kita belajar zakat? Perlu, supaya pelaksanaannya mematuhi kehendak Allah dan Rasul, bukan mengikuti kehendak kita, dan hingga menyebabkan zakat kita menjadi cacat dan silat hari bulan, tidak sah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya fikir rupa itulah untuk mukadimah pada malam ni, tuan pengurusi, tuan Nazir. Saya harap tuan-tuan boleh memahaminya ya. Kalau ada persoalan boleh tanya dah lepas ni. Lepas solat lah. Sekarang ni kita nak solat dulu. Tapi jangan tanya banyak-banyak. Teman nak balik jauh ya. Sikit-sikit tanya dah lah. Ni kadang serah mahjud tu 5 orang tanya. Keluar roblok. Lepas 3-4 sah roblok lagi. Amboi mak, banyak berbenar roblok 5 ya. Kalau banyak sangat soalan, SMS ataupun WhatsApp. Kita jawab lagi senang. Ya. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang atas kelemahan saya sendiri mohon ampun dan maaf. Wallahu taala a'lam. Aqulu qawli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa 'allimna ta'wil wa hadina as-siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم